أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton yang dikasihi Allah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat meneruskan kuliah kita. Dan malam ini kuliah kita bertajuk kesan-kesan fizikal berpunca daripada gangguan. Sebelum ini kita telah membincangkan tentang tanda-tanda gangguan ketika seorang itu dalam keadaan jaga. Diikuti pula dengan tanda-tanda ketika seorang tidur. Sehingga dikatakan oleh seorang ulama bahawa jika terdapat dua tanda ketika jaga dan tiga tanda ketika tidur, kita boleh saja melayakkan seseorang itu dikatakan sebagai ada gangguan jin. Tidak mesti lagi confirm, tapi kita dah dapat ciri-ciri. Dari hari ini pula, kita nak bincangkan kesan fizikal jika seseorang itu diserang oleh jin pada tubuh-tubuh tertentu, dan ini akan diikutkan dengan bagaimana kita nak merawat keadaan demikian. Baik, saya mulakan dengan bahagian atas kepala. Apa tanda seorang itu diserang di bahagian atas kepala? Ialah dia mudah pelupa. Lupa rakaat sembahyang, lupa dalam banyak kehidupan dia. Kalau menghafal Al-Quran lagi tentu dia banyak lupa. Jadi jika anda seorang pelupa, serangannya ialah di bahagian atas kepala. Orang yang diserang di atas kepala juga, dia selalu blank. Dia cut off dan dia tidak boleh fokus. Jadi pastikan anda fokus. Kalau tidak, bermakna kemungkinan besar anda sedang diserang di bahagian kepala. Baik. Yang kedua, bahagian tepi sini. Di bahagian tepi sebelah sini ini, tanda kita diserang di sini ialah apabila kita pening kepala. Jadi pening kepala berada di bahagian sini ya. Dan ada kalanya kita merasakan macam nak pecah kepala. Terlalu berat. Dan bezanya di antara pening dengan yang medis yang dikatakan disebabkan oleh sakit biasa dengan sakit gangguan ialah kalau anda pening kepala, kemudian anda makan ubat paracetamol ke, panadol ke, kalau orang yang sakit biasa dia akan hilang dan tidak akan berulang. Tetapi kalau orang yang ada gangguan, dan saya katakan lebih 80% sebenarnya pening ini gangguan, kalau tuan-tuan refer balik kepada kuliah-kuliah sebelum ini. Selepas anda makan ubat, anda hanya rasa selesa sekejap, sihat sekejap. Kemudian apabila ubat itu dah kira habis, anda akan pening kepala semula. Maknanya pening itu akan berulang dan berpanjangan. Jadi kalau sakitnya adalah di kawasan sini dan jin sedang menyerang di bahagian belakang atas di sini, ya. Kemudian kita pergi ke bawah pula, atas kepada tengkuk, dan di sini sebenarnya yang paling berbahaya di bahagian tepi ini. Dan selalunya orang yang kalau kena serang bahagian ini dia cepat pemarah. Dia memang tak selesa. Orang ini cepat pemarah dan dia seorang yang malas. Malas nak zikir, malas nak melakukan kebaikan, semua malas. Jadi, kalau anda malas, kalau anda seorang pemarah,
di antara kawasan yang harus diberi perhatian ialah di bahagian tengkuk. Ya. Baik. Kemudian kita pergi ke bahagian sini pula. Tentulah di sini ialah apabila seorang itu sukar bernapas. Dia sukar bernapas atau dia batuk. Batuk yang dikaitkan dengan gangguan hampir sama dengan batuk TB. Maknanya batuk ini berterusan, berpanjangan. Satu. Yang kedua, batuk itu ada timing. Dia ada dua keadaan. Satu, batuk yang berterusan, bertahun tak sembuh-sembuh, atau batuknya itu bermasa. Ada jadual. Misalnya bermula daripada pukul 12.30 malam. Ada orang kata ini faktor sejuk. Mungkin betul, tetapi jelasnya bagi siapa yang batuk secara berjadual ini selalunya dikaitkan dengan santau. Jadi kena perhatikan elok-elok kerana dia cuba menghalang anda daripada tidur dengan nyenyak supaya besok anda stres dan berulang lagi hingga berbulan-bulan sehingga performan anda sebagai seorang kaki tangan, seorang yang sepatutnya memimpin misalnya mula terjejas. Jadi ia nak begini. Di mana anda mengantuk di waktu siang, malam anda tak boleh tidur. Nak tidur, batuk. Nak tidur, batuk. Baik. Kemudian, di sini, ngilu. Dan ini juga satu keadaan yang berbahaya. Kalau kita selalu ngilu di bahagian ini, bermakna dia sedang berada di sini. Dan yang paling biasa juga selain dari kepala, ialah di tempat tulang belikat. Anda rasa memang tak selesa. Tulang belikat anda tidak selesa. Dan anda minta orang urut tulang belikat. Dan serangan tulang belikat juga boleh membawa kesan kepada darah tinggi. Kerana di sini juga dia akan menyekat aliran darah ke atas. Baik. Kalau diserang di bahagian dada, minta maaf, banyak wanita-wanita yang terkena breast cancer atau barah payudara, 80% adalah gangguan. Kenyataan saya ini mungkin dilihat sebagai keterlaluan. Tetapi kajian-kajian yang kita buat selama ini menunjukkan adanya kaitan gangguan jin dengan kanser. Baik. Seterusnya ke bahagian perut. Orang yang ada gangguan di bahagian perut, pertama dia paling mudah cakap makan tak kenyang-kenyang. Bila makan tak kenyang-kenyang bermakna di situ ada gangguan. Atau makan sedikit dah kenyang. Jadi ada satu keadaan yang kontradik. Satu, makan tak kenyang-kenyang. Yang satu lagi, makan sedikit tetapi dah kenyang. Jadi berhati-hati. Kalau kita terlalu berdaya sangat makan itu, cuba perhatikan elok-elok. Kalau ia sentiasa berulang, mana anda ada gangguan di bahagian perut. Dan selalunya pula diikuti dengan kembung. Ada setengah tu dia akan dikatakan perut dia memboncit naik, kemudian dia susut balik, boncit naik, turun balik. Dan ada ketikanya dia terus kembung tanpa berhenti. Itu pun juga adalah ciri gangguan. Dan perut ini dikaitkan dengan sendawa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jangan sangka sendawa itu biasa. Ada sendawa biasa. Ada sendawa yang bukan biasa. Kalau saya merawat atau rakan-rakan kami dalam akhir merawat, bila kita mula membacakan ruqyah, melakukan pemeriksaan, kadang-kadang orang itu dah mula sendawa. Jadi, kalau anda berjumpa dengan orang yang begini, kadang nak tahu dia sendawa atau tidak kena gangguan, bagi orang awam yang bukan perawat, anda bacalah ayatul kursi berkaitan dengan dia. Baca ayatul kursi, dia akan sendawa. Kemudian anda uji, adakah yang sendawa ini jin? Kalau jin diam, anda akan terkejut bila orang yang tadi sendawa berhenti. Tapi kalau dia masih sendawa, anda ulang sekali lagi baca ayatul kursi, kemudian anda tukar soalan. Adakah yang sendawa ini jin? Kalau yang sendawa ini jin, sendawa. Jadi anda akan dapati beberapa jawapan dan daripada itu anda boleh terus soal berdasarkan yes or no yang akan kita belajar nanti dalam kaedah rawatan. Baik.
Seterusnya ialah bahagian pinggang. Bahagian pinggang ini, nak senang cakap, sakit pinggang lah. Orang yang sakit pinggang yang berterusan ada kemungkinan adalah kerana gangguan. Dan satu lagi keadaan sakit pinggang ini ialah apabila dia bangun tidur. Sepatutnya kita bila tidur, bila bangun daripada tidur, kita sepatutnya fresh. Kita dah rehat. Tapi orang ini yang ada gangguan, bila dia bangun tidur, dia terus rasa sakit pinggang. Dan untuk yang jenis begini, maaf, mereka ini kemahuan seksnya berkurangan. Dia tidak ada nafsu untuk bersama dengan pasangannya. Kerana gangguan yang dihadapi. Jadi sakit pinggang diikuti dengan turunnya nafsu seks kepada pasangan adalah di antara ciri gangguan. Seterusnya tentulah di bahagian rahim. Bagi seseorang yang kena serang gangguan di bahagian rahim, perempuan, yang pertama ialah sukar mengandung lah. Susah nak mengandung. Yang kedua, edaran haidnya tidak teratur. Saya dah kongsikan sebelum ini bagaimana nak mengatasinya dalam kuliah-kuliah sebelum ini. Baik, kalau seorang lelaki, kalau dia diserang di bahagian kemaluannya, ada dua keadaan. Satu, sangat kerap kencing. Yang kedua, dia juga hilang nafsu seksualnya. Dia tidak ada minat. Baik. Di bahagian kaki pula, lutut biasanya inilah kawasan yang suka ditinggal. Jadi kalau sakit lutut pun di antara tanda-tandanya. Dan bawa ke bawah ialah kita sentiasa kram atau kaki kepuas. Dan satu lagi ialah kita punya ginjal, buah pinggang. Sama juga saya katakan bahawa 80% orang yang kegagalan buah pinggang ini yang menyebabkan perlu kepada dialisis adalah berpunca daripada gangguan. Baik, kita habiskan bagi dulu. Setengahnya pula di bahagian kaki. Bahagian kaki ialah dapat dirasakan paling sangat bila bangun tidur, kita nak pijak lantai, kita macam memijak duri atau terlalu sakit. Biasanya keadaan ini ialah sama ada anda telah terpijak barang seher atau anda terpijak dan menzalimi jin tanpa sengaja. Baik. Akhir sekali kita fokus ke bahagian muka. Muka ni satu hal yang menarik. Kerana muka kita ini ada orang. Ada orang sukar mendapat pasangan, tidak dapat kahwin kerana auranya yang hodoh. Aura yang hodoh, di antara puncanya ialah apabila jin berada di bahagian muka. Baik. Kalau ada jin di bahagian dahi seseorang, dia berada di bahagian dahi, selalunya orang ini mempunyai fikiran yang kotor. Idea-idea kotor banyak. Jadi pemikiran kotor selalunya berada di sini. Bagi yang mereka yang ada jin di bahagian mata, kelopak mata, yang jelasnya ialah mudah mengantuk. Ya? Atau mengantuk tapi tak boleh tidur. Dia dua keadaan yang berbeza, bergantung pada serangan. Ada setengah tu teramat mengantuk. Waktu asar mengantuk. Khutbah Jumaat mengantuk. Jadi serangan itu bahagian sini. Okey, satu lagi serangan ialah di bahagian mata. Kalau betul-betul mata kita. Serangan di bahagian mata menyebabkan seorang itu sampai kadang-kadang sampai ke tahap indigo. Indigo ni maknanya dia boleh melihat perkara-perkara yang tak sepatutnya nampak. Jadi ada orang tu melihat bahawa bila dia nampak boleh membilang jin, itu sebagai kelebihan. Sebenarnya itu adalah satu kekurangan dan satu kelemahan. Orang yang nampak jin itu sebenarnya ada jin di matanya. Mereka share mata. Sebab itu dalam keadaan rawatan kita boleh ambil kesempatan ini,
kita paksa dia untuk menunjukkan kita di mana barang sihir. Itu insya-Allah kita sampai ke tahap itu. Seterusnya bahagian hidung. Hidung, apabila ada seorang itu gangguan, ia dikaitkan dengan resdung atau sinus. Ya. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW menegaskan bahawa apabila seorang itu tidur, jin akan berkumpul di hidungnya. Jadi ada setengah ulama mengatakan ini sebagai secara simbolik, ada setengah mengatakan ia sebenarnya secara betul. Samalah seperti orang yang tak bangun subuh, gagal sembahyang subuh, dia kena kencing oleh jin, kena kencing oleh syaitan. Ada ulama mengatakan memang kena kencing sungguh, ada ini sebagai simbol sahaja, satu penghinaan bagi orang yang gagal untuk bangun sembahyang subuh. Baik. Bagi orang yang ada resdung, selalunya ialah mereka ini yang ada jin di bahagian hidungnya. Dan ini berlaku kerana salah satu sebabnya ialah kerana gagal untuk melakukan istisar, iaitu menarik air ke dalam hidung dan membuangnya seperti mana dalam wudu. Dia tak sempurna. Ada setengah orang ambil air, masuk, buang, masuk, buang. Yang sebenarnya sunnahnya ialah masukkan, tarik dalam-dalam, kemudian keluarkan dengan tangan kiri. Jika anda mengamalkannya, insya-Allah resdung ini dapat diselesaikan. Baik. Akhir sekali di bahagian, ada dua lagi, di bahagian muka lagi ialah bahagian pipi. Bila jin berada di bahagian pipi, inilah yang menghodohkan. Jadi kalau anda diberitahu aura tak ada, atau anda mula-mula ada orang kata nak, kemudian tak jadi dan sebagainya, kena dibersihkan di bahagian pipi. Baik. Dan akhir sekali ialah di bahagian bibir. Apa yang anda rasa, anda akan rasa ada benda bergerak di bibir ni, atas atau bawah. Apa yang berlaku, kesan fizikalnya ialah anda kadang-kadang tak dapat mengawal mulut anda. Mulut anda kadang-kadang bercakap dengan perkara-perkara yang tidak sepatutnya, tidak senonoh, ya. Anda bersifat cerewet, anda menjadi seorang pemarah, dan ini di antara tanda-tanda. Dan bagi ke dalam pula sakit gigi. Sakit gigi juga sebenarnya ada gangguan. Tuan-tuan dimati Allah, kalau saya dah ceritakan tadi, from the top to the bottom, sakit yang kita rasakan seolah-olah sakit ini biasa-biasa, sebenarnya ia adalah gangguan. Kenapa? Saya dah berikan dua hadis tadi tentang, pertama di waktu malam jin berada di hidung. Bagi siapa yang tak bangun tidur, jin berada di kencing di telinga. Dan satu hadis yang kuat yang jadikan sandaran kepada kami ialah hadis Nabi SAW yang mengatakan tentang kemasukan jin ke dalam badan. Dan ini menjadi hujah kami bahawa jin memang masuk ke dalam badan. Hadisnya, sabda Nabi SAW, "Inna syaitan yajri ibnu Adam majrad dam." Ada setengah tu, "Inna syaitan yajri minal insani majrad dam." Jadi, sesungguhnya syaitan bergerak di dalam tubuh manusia melalui aliran darah. Darah kita pergi. Sebab itu kalau banyak tu, saya tak ada bercakap tentang keadaan telinga. Sebab pada telinga kita ini aliran darahnya agak statik. Tidak seperti kawasan yang lain. Jadi, bila jin mengganggu di bahagian kepala atas, kita boleh tahu dengan kesan mudah lupa. Kalau di bahagian sini, kita pening kepala. Bawah sikit, kita selalu dikatakan pemarah. Kita pemalas. Bahu, kita ngilu. Di tulang belikat, kita ngilu. Di sini, kita batuk, kita susah bernafas. Kanser, sakit jantung, sakit buah ginjal, buah pinggang, perut yang kembung, kenyang makan yang banyak, makan yang sedikit, sukar mendapat anak, susah
sukar edaran haid yang tidak teratur bagi seorang lelaki, dia hilang nafsu seks dan mudah keluar air mani bila bersama dengan isterinya, cepat pancut dan selalu kencing, dan jika di pinggang, sakit pinggang, dan juga sama juga hilang nafsu seksnya, dan di bawah kaki ialah krem dan kebas. Jadi saudara, kalau ini ada dicampur pula dengan tanda-tanda ketika jaga, tanda-tanda ketika tidur, maka eloklah anda berwaspada. Lakukan langkah-langkah dengan merawat diri sendiri, banyakkan berzikir, elokkan hubungan dengan Allah, perbaiki hubungan dengan manusia, pasrah dengan takdir Allah, maafkan semua manusia, redha dengan ketentuan Allah, bayar hutang, ya, doakan kedua ibu bapa, minta maaf dengan pasangan anda. Kadang-kadang ini benda-benda yang menyebabkan gangguan ini tak dapat lari daripada kita. Kemudian jika anda dah buat semua ini dengan zikirnya, dengan menjaga solatnya, membaiki hubungan dengan Allah, membaiki hubungan dengan manusia, jika masih lagi ada gangguan, maka ketika itu kami sarankan anda, pergilah berjumpa dengan perawat untuk mengenal pasti dan mendapat kaedah bagaimana merawatnya. Jadi itu saja untuk malam ini. Dalam keadaan tergesa-gesa, saya minta maaf, tapi saya mengharapkan mudah-mudahan ia menjadi manfaat kepada saya dan tuan-tuan. Sehingga bertemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.